Alhamdulillah Ustaz, dah recording kat FB pun ada, dekat Zoom pun dah ready. So insyaAllah Ustaz boleh mulakan Ustaz, silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Syeda dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Jalla wa ala. Dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian untuk memahami hadis Sahihul Bukhari, dan diharap daripada pengajian hadis ini akan membentuk akhlak kita yang baik insya-Allah. Dan ada satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk mendapat 5 perkara, antaranya akhlak yang baik ya. Allahumma inni as'aluka as-sihhah, ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kesihatan, wal iffah, pandai memelihara maruah diri, wal amanah, amanah, wa husnul khuluq, akhlak yang baik, wa ridha bil qadar, dan juga redha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, pada hari ini bab yang keempat ya. Tapi bab yang keempat tu dia hadis yang kedua dah. Hadis yang pertama kita dah bincangkan antara perbualan yang melibatkan 2 sahabat Nabi yang besar, iaitu Umar dan juga Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhum. Dan hari ini kita lihat hadis yang kedua ya. Iaitu yang ada buku, saya difahamkan dah ramai ada buku alhamdulillah, muka surat yang ke-28. Ya, muka surat 28, hadis 526 ya. Kalau kita tanyakan macam mana boleh pula dalam buku hadis 526 tapi di sini 503. So jawapannya ialah kerana dalam bab perletakan number ni dia bukan kerja Al-Imam Al-Bukhari. Dan mana-mana ulama lah biasanya mereka tak letak number. Jadi yang letak number ni ialah orang yang datang kemudian. Jadi sebab itulah ada penomboran tu yang berbeza-beza. Kalau kita lihat 5 kitab cetakan yang berlainan, mungkin 5 itu berbeza daripada sudut penomborannya. Jadi sama jugalah dengan yang ni, penomborannya berbeza dengan penomboran yang ada dalam buku ibu-ibu sekalian ya. Baik. Haddatsana qala al-Imam al-Bukhari, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Yazid bin Zurai' an Sulaiman at-Taimi an Abi Uthman an-Nahdi an Ibn Mas'ud radhiyallahu an anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu an, ada seorang lelaki itu dia ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an telah mencium teman wanitanya radhiyallahu anha. Lalu dia pun datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memaklumkan kesilapan yang telah dia lakukannya. Fa anzalallahu azza wa jal wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Dan laksanakan salat pada kedua hujung siang dan pada bahagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Faqala ar-rajul radhiyallahu an, ya Rasulullah, ali hadza? Tanya sahabat Nabi tadi, wahai Rasulullah, adakah ayat ini khusus untuk saya? Qala sallallahu alaihi wasallam, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Dan ada riwayat yang menyatakan teman wanita lelaki tersebut kalangan orang Ansar ya. Okey, jadi dalam hadis ni ibu sekalian, yang pertama saya nak tanya, siapakah nama guru kepada guru Al-Imam Al-Bukhari? Okey, benda-benda ni kita nak kena cakap jugalah, walaupun ibu-ibu tak tahu pun tak apa, tapi puan-puan
kalau boleh jawab ni orang tahu orang belajar hadis ya. Okey. Siapakah guru kepada guru Al-Imam Al-Bukhari? Taibah. Qutaibah. Okey, Kak Syida. Okey, jawapan yang lain. Kita kumpul jawapan dulu ya. Okey, saya ulang balik soalan Siapakah guru kepada guru Al-Imam Al-Bukhari? Mana ibu-ibu yang lain ni? Mana Ibu Zain? Ya? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, kata Ibu Sharifah. Okey. Kita kumpul dulu jawapan dia. Ibnu Mas'ud. So, Kak Anis ada Ibnu Mas'ud. Barakallahu fikum. Okey, lagi? Ada lagi tak? Satu lagi lah jawapan kita tunggu. Ummu Adam macam mana Puan Syafini? Saya teka Ibnu Mas'ud jugalah. Ibnu Mas'ud juga. Okey. Dengar baik-baik soalan Siapakah guru Ahmad kepada bin Hambali, Ustaz? Bonda. Mana Bonda? Apa namanya? Ahmad bin Hambali. Ahmad bin Hanbal. Itu Bonda dah pusing jauh dah Bonda. Kita nak namanya dekat sini je. Imam Ahmad tu memang guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Tapi sekarang kita nak tengok watak yang dekat sini je Bonda. Iaitu saya ulang balik soalan. Kak Syida. Kak Syida ada? Okay. Siapakah guru kepada guru Al-Imam Al-Bukhari? Jadi pertamanya kita kena tahu dulu siapa guru Imam Bukhari. Okey, dalam Qutaibah guru Imam Bukhari. Habis tu guru kepada Qutaibah? Yazid bin Zurai. Yazid. Nampak tak? Ya. Tapi Kak Syida terjawab Qutaibah yang awal kan? Ya. Qutaibah tu guru Bukhari. Ya. Tapi okey lagi. Ibn Mas'ud tu sahabat Nabi. Jauh tu dengan Bukhari tu. Kak Anis, Ibu Sharifah, Puan Syafini tadi yang jawab Ibn Mas'ud kan. Jauh tu, ni sahabat Nabi. Okay. Yang kita nak cari. Ya? Ibn Mas'ud tu perawi. Perawi dia sahabat Nabi. Dia jauh sana tu. Qutaibah pula guru kepada Bukhari. Yazid bin Zurai', ini Yazid bin Zurai' guru kepada guru Bukhari, yakni Qutaibah. Kan dia konsep dia begitu. Imam Bukhari ni hadis sekarang ni hadis daripada Bukhari ya. Kalau Muslim lain pula. Bukhari kata Qutaibah sampaikan hadis kepada kami. Qutaibah kata kon Yazid bin Zurai' yang sampaikan hadis kepada kami. Yazid bin Zurai' pula ambil daripada Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi ambil hadis daripada gurunya Abu Osman An-Nahdi. Abu Osman An-Nahdi ambil hadis daripada gurunya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yang tolong cerita hadis ini. Okey. Nampak ibu-ibu sekalian? Boleh kan? Okey, baik. Jadi ceritanya ada, okey tu satu. Yang kedua, berapakah orang yang terlibat dalam penceritaan Ibn Mas'ud radhiyallahu an? Kita test dululah. Sebab mungkin kebanyakan kelas ibu-ibu mendengar kan. Ada soal jawab juga tapi yang ni kita test sikit. Sebab dah lama dah kelas kita. Okay, dan test tu soalan mudah-mudah aja. 4 orang Kak Rozana kata. Siapa tu Kak? Boleh Kak senaraikan 4 orang tu? Berapa orang yang terlibat dalam penceritaan Ibn Mas'ud? Tiga Ustaz. 3. Tekun betul analisis. Gila sana. Empat Ustaz. 4. 4. Kak Ana sebut 4. Okey, saya nak dengar Kak Ana. Siapa 4 tu Kak Ana?
Yazid bin Kutaibah, Yazid. Durai. Ya. Yazid bin Durai. Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi. Abu Usman An-Nahdi. Okey. Lepas tu yang last tu Ibnu Mas'ud lah yang last yang sampaikan tu. Jadi kalau ikut jawapan Kak Ana tu lebih kurang Kak Rozana. Cuma Kak Rozana kata Kutaibah, tak masuk Ibn Mas'ud. Okey, Kak Ana dan Kak Rozana yang kita sebutkan ni, berapa watak yang terlibat dalam penceritaan Ibn Mas'ud? Yang Kak Ana dan Kak Rozana sebut tu, itu semua perawi-perawi hadis. Sebelum. Perawi hadis. Dia bukannya orang yang terlibat dalam penceritaan. Yang terlibat dalam penceritaan hanyalah 3 orang. Ya. Sahabat Nabi itu bukan Ibn Mas'ud. Pak Syafiq ni jawab betul dah 3. Tapi bukan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud yang bercerita. Okay. Yang terlibat ialah sahabat Nabi yang lelaki itu. Yang kedua ialah teman wanita dia. Yang ketiganya ialah Rasulullah SAW. Itulah 3 orang yang terlibat dalam penceritaan Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tolong cerita. Jadi Ustaz, memanglah maksudnya penceritaan tu tak semestinya orang tu berada sekali dalam. Soalan saya, siapa yang terlibat dalam penceritaan tu? Termasuklah sahabat dalam wanita tu. Okey. Dan cuma sahabat wanita tu dia tak ada kat situ je, tapi dia terlibat dalam penceritaan tersebut. Okey, baik Jadi sekarang ni ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat dalam pelbagai riwayat, boleh saya rumuskan begini. Lelaki tu dia datang dengan penuh penyesalan dan ingin bertaubat kepada Nabi SAW kerana, dengan minta maaf ya, kerana dia sebenarnya dia telah dating lah dengan teman wanita dia tu. Dan cumanya mereka tidaklah sampai melakukan zina. Dan bukan hanya ciuman, ada lagi yang lain, cuma tak sampai melakukan zina. Dan di situ membuatkan Nabi SAW pun rasa tergamam. Tapi Rasulullah diam. Rasulullah tak kata apa-apa. Dan kemudiannya bila lelaki tu tengok Rasulullah diam je, dia nak berlalu. Dan kebetulan bunyi azan. Bertepatan masa tu azan. Maka Rasulullah SAW pun panggil sahabat dia balik untuk solat. Dan lepas solat tu barulah Rasulullah SAW pun baca ayat Al-Quran tadi. Iaitu aqimis solata tarafayin nahar. Okey, dalam yang internet ni dia baris matikan ya tu kan. Sebenarnya bukan mati tu kan, dia baris bawah kan. Aqimis solata, kerjakan solat tarafai. Kalau taraf saja ya ibu. Ibu boleh tulis di buku masing-masing. Kalau taraf saja tepi. Tapi bila ada ya di belakang, kita baca fai, tarafai. Artinya 2 tepian. 2 tepian. Jadi asalnya memang tarafai. Tapi bila kita sambung, kita baca tarafayin nahari. Itu kaedah dia lah. Okey, kerjakan salat pada 2 tepian siang. Wa zulafan minal lail, dan malam yang terdekat. Dan malam yang terdekat. Okey, sekarang ni ibu-ibu sekalian, apakah maksud solat di 2 tepian siang? Solat apa tu? 2 tepi siang tu. Subuh dengan asar Ustaz. Subuh dengan asar Subuh dengan asar 2 tepian siang. Kenapa pula asar jadi tepi siang Sebab bentuknya subuh tu menjelang siang. Subuh dengan maghrib. Subuh dengan maghrib. Okey. Macam mana Kak Syida? Kak Syida sebut tadi? Subuh menjelang siang. Ya, asar tu menjelang pada waktu maghrib. Maghrib tu penutup kepada waktu siang. Ataupun kepada malam. Tapi dia jadi macam tak adil pula. Subuh tu tak masuk siang lagi. Asar tu siang dah. Tapi kalau macam Kak Ani sebut tadi, nampak dia punya persamaan dia tu. Yakni subuh duduk tepi, tak masuk lagi siang. Dan maghrib pun duduk tepi, dia dah keluar daripada siang. Jadi sebab itu sebahagian ulama' kata, solat 2 tepian siang ni merujuk kepada solat subuh dan solat maghrib. Sebahagian ulama'. Tapi sebahagian ulama' yang lain pula kata,
Dua tepian siang ni dia merangkumi keempat-empat solat itu sendiri. Yang solat zuhur, solat asar, maghrib dan juga subuh. Manakala zulafan ni terdekat. Sebab itu dalam ibadah haji itu kita ada mabit di Muzdalifah. Muzdalifah tu asal daripada perkataan az-zulfa. Kan ada ayat Quran, indallahi zulfa, mendapat kedudukan yang dekat di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi zulafan dekat. Artinya Muzdalifah ni satu kawasan yang mendekati Arafah dan juga Mina. Jadi dalam perjalanan Arafah nak pergi ke Mina tu, kita mabit dulu di Muzdalifah, di kawasan yang terdekat. Okey, baik. Jadi Zulafa minal lain, waktu terdekat di malam hari merujuk kepada salatul isya. Okey. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal kebaikan yang kita lakukan ini boleh memadamkan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Maka sahabat tadi pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini khusus untuk saya ke macam mana Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li jami'i ummati kullihim, untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ibu-ibu sekalian, jadi as-sayyi'at itu dia merujuk kepada dosa apa tu? As-sayyi'at. Dosa besar ke dosa kecil? Sekecil Ustaz. Dosa kecil. Kenapa dosa besar tak boleh dipadamkan ke dengan kebaikan-kebaikan? Dosa besar boleh dipadamkan dengan kita punya taubat, Okey. taubat dan juga kalau dosa-dosa kecil ni melalui Taubat lah. Ya. Taubat nasuha Ustaz. Okey, taubat. Kalau dosa-dosa kecil ni boleh dipadamkan dengan kebaikan-kebaikan, begitu? Dia zikir-zikir yang Allah bagi pada kita, macam zikir pagi Ambil petang. wuduk, solat kan, menggugurkan dosa-dosa kecil kan Ustaz. Okey. Maknanya kalau Kak Ana dan ibu-ibu kata as-sayyi'at itu merujuk kepada dosa-dosa kecil, jadi kesalahan yang dilakukan oleh kedua-dua sahabat Nabi tadi, yang lelaki dan wanita tadi radhiyallahu anhuma, boleh dianggap sebagai dosa kecil lah. Dia dosa besar tu dia yang mensyirikkan Allah. Bukan syirik Tak, saja. mungkin dia tak sengaja ke tercium wanita tu kan. Mana kita tahu. Mana boleh kata tak sengaja tercium Kak Ana. Dia bukan isu dia mencium saja, dia adalah yang lain juga. Jadi tak timbul isu sengaja. Isunya adakah yang dilakukan itu dosa kecil ke kita nak consider dosa besar? Dosa-dosa tu menghampiri zina Ustaz kan? Okey, betul. Kalau zina dosa besar. Kalau Zina ni, dosa besar. Habis tu yang tadi bukan dosa besar lagi dah. Dosa pertengahan. Sebab Rasulullah kata dia Kita punya persitah dosa pertengahan. Okey. Jadi kita boleh kata macam ni lah. Kita boleh kata bahawasanya kemungkinan dosa yang dilakukan tadi masih lagi dikategorikan dosa kecil. Tapi bukan dosa kecil yang level macam buang kulit gula-gula di tepi jalan. Bukan level tu. Dia dosa kecil yang boleh mendorong ke arah dosa yang besar. Ada dosa yang mana Allah Ta'ala sebut macam mana? Jangan buat kan? Jangan buat. Contohnya kata Allah, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh sesama kamu. Okey. Ataupun apa lagi? Dosa kecil, dosa wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jangan kamu memanggil orang dengan gelaran yang tak elok. Itu Allah kata jangan buat, jangan buat, jangan buat, jangan buat. Tapi ada kategori dosa yang mana Allah Azza wa Jalla kata kita kena jauh. Apa contoh dosa yang kita kena jauh? Menjauhi zina. Zina Tindakan contohnya. zina. Kita tengok dalam Al-Quran Kita cuba tengok ada tak dalam panduannya dalam suratul Isra. Ikhlas, kat tutup. Okey, kata Allah Azza wa Jal. Tengok ni. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Jangan kedekut. Jangan kedekut. Wala tabsutha, tapi jangan boros sangat.
kullal basti, jangan boros. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anak kerana takut miskin. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan bunuh orang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan cakap satu benda tu tanpa ilmu. Itu semua jangan-jangan. Wala tamshi fil ardi maruha. Jangan. Tapi di situ ada dua tu yang berbeza. Satu, wala taqrabu zina. Jangan dekati zina. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati harta anak yatim kecuali yang dibenarkan. Okey, maknanya kalau penjaga anak yatim tu dia dibenarkan untuk ambil sedikit peninggalan ibu dan bapa anak yatim tu untuk ialah sebagai pengurusan dia, sebagai upah sedikit dia jaga anak yatim. Kecuali dah dia orang kaya, maka sebaik-baiknya jangan ambil. Okey. Tapi kenapa dalam kes dua ni Allah Ta'ala kata wala taqrabu, wala taqrabu, sama dengan kes Nabi Adam dan juga Hawa alaihissalam. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pokok tersebut, ya. Jadi macam mana ibu sekalian? Kenapa yang ni wala taqrabu? Agak-agaknya lah. Puan Syahira tak ada ke? Puan Syahira? Ibu Zaitun. Wala taqrabu ni kalau faham saya lah. Jangan ada sedikit pun lakukannya. Semula-semula ibu. Dia Tak nampak sangat, tak dengar sangat. Jangan sampai terdetik pun untuk melakukannya. Maknanya sedikit pun menghampiri pun tak boleh, apatah lagi melakukannya. Maknanya apa sahaja unsur yang boleh menjurus ke arah perbuatan tu adalah dilarang. Okey, saya faham ibu, terima kasih banyak. Cuma persoalannya kenapa dua dosa tu Allah Ta'ala kata wala taqrabu? Boleh mengakibatkan yang lebih buruk. Dia boleh mengakibatkan yang lebih buruk. Okey, saya tak tangkap poin yang Ibu Sharifah sebut. Dia dia akan jadi ketagih. Yes, masih banyak Kak Selina, jazakumullah khairah. Dosa-dosa yang Allah Ta'ala kata jangan dekati itu kerana ia dosa yang menarik. Kalau membunuh, dia bukan satu dosa yang boleh menimbulkan ketagihan pun. Kalau kedekut pun sama, dia tak timbul ketagihan. Tapi kalau orang jaga harta anak yatim misalnya, okey, contohnya katakanlah peninggalan mak ayah dia tu sahaja 500,000, memang orang kaya. Tapi meninggal kerana kemalangan jalan raya, tinggalkan 3 orang anak dan boleh berebut tu. Pakcik-makcik tu boleh berebut nak jaga anak yatim. Sebab apa? Duit tu. Nak rebut duit. Jadi mula-mula tak apa, saya ambil dalam 200-300 je kos upah, ya. Tapi lama-lama rasa syok juga, mula dah beralasan. Zaman dulu boleh lah 200-300, zaman sekarang tak cukup, kena 500, saya pun penat. Saya tak buat tu lah, tak buat ni lah, tak ada masa untuk melancung lah nak jaga anak yatim dan sebagainya. Dia menimbulkan ketagihan. Duit ni dia bahaya. Sama juga dengan zina. Okey. Jadi ada kategori dosa yang kedua yang mana Allah Azza wa Jal larang jangan dekati kerana dia boleh menarik perhatian. Dia boleh tarik lagi. Bukan isu kesan je. Yang lain pun ada kesan yang buruk. Bahkan membunuh kesan lagi buruk. Tapi ia tidak menimbulkan ketagihan. Yang ni dia menimbulkan ketagihan. Dan sebenarnya ada satu lagi selain daripada jangan buat dan jangan dekati. Ada satu lagi. Okey, yang mana Allah Azza wa Jal kata, maka jauhilah. Okey, contohnya kita tengok ya. Ada tak ayat sebegitu? Kita tengok fajtanibu fil Quran. Okey. Ini beberapa ayat yang ada perkataan fajtanibu. Kata Allah, fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah kotoran-kotoran yang ada daripada berhala. Jauhilah kata-kata yang nista, ya. Itu dia ada perkataan fajtanibu. Yang lain tu rasanya tak ada dah. Mungkin itulah satu-satunya
Ada lagi. Wajtanibut taghut, jauhilah taghut ya. Wajtanibut taghut. Lagi mungkin tak ada dah. Yang ni pun sama. Ijtanabut taghut. Wallahu alam, yang lain kita boleh semak balik. Ada lagi. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha. Tapi lebih kurang sama tadilah. Wajtanibu qaula zur tadi kan. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jadi dia ada kategori. Satu, jauhilah kotoran berhala. Yang kedua, jauhilah kata-kata yang tak baik, kata-kata yang nista. Yang ketiga, jauhilah dosa-dosa besar tu. Intajtanibu kaba'ira. Kemudian yang keempat, dia ada ijtanibu khamar, maisir, ansab, azlam. Kemudiannya ijtanibu daripada taghut. Ijtanibu daripada, adalah berapa ijtanibu tu? Ijtanibu tu artinya jauhilah. Jauh. Yang tadi jangan dekat. Jangan pergi dekat. Okey, tapi kalau kita berada di tepi-tepi tu okey lagi. Jangan pergi dekat je. Kalau ijtanibu ni, terus kita melarikan diri jauh-jauh. Bukan sekadar jangan mendekati, bahkan kita terus menjauhi. Kerana ia merupakan perkara yang boleh menimbulkan kesan yang meluas. Ia boleh menjejaskan akidah kita. Ia boleh menyebabkan masyarakat timbulnya huru-hara. Ia boleh menyebabkan, panggil apa ya? Selain daripada kehidupan yang tidak tenang tadi. Ia boleh, kehidupan yang tak tenang. Dia boleh menyebabkan kesyirikan pada Allah. Begitulah. Contohnya dalam ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Kerana kalau kita berprasangka buruk, ia boleh menyebabkan masyarakat kita jadi huru-hara. Ijtanibu qaula zur. Jauhilah kata-kata yang tidak elok, yang keji. Kerana bila kata-kata yang tidak elok ini, ia boleh melibatkan asyatam. Saling cela-mencela antara satu sama lain. Dan kita tengok bagaimana di Perancis sekarang ni, yang berlaku perang yang begitu pemberontakan yang begitu dahsyat. Apabila sebabnya isu perkauman yang dimainkan. Yang kulit putih ni duduk mengata orang kulit hitam. Jadi mereka tak jaga mulut, dan akhirnya setelah banyak dah kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, tapi kejahatan itu tidak dirakam sahaja. Tak ada kuasa media sosial sebagaimana sekarang yang jauh lebih dahsyat. Tiba-tiba dalam beberapa hari atau minggu yang sudah, seorang budak yang berusia dalam remaja, usia 17 ke 18 tahun ditembak mati. Di situlah pemberontakan yang luar biasa berlaku. Okey, jadi sekarang ni Perancis dalam keadaan yang begitu kritikal. Okey, sebabnya mereka tak jaga, mereka tidak menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla tadi. Maka kesan dia tadi sangat-sangat luar biasa kan. Okey, jadi maknanya ada 3 lah bentuk. Saya tak kata bentuk pertama ni lebih buruk daripada bentuk kedua, ataupun bentuk ketiga lebih buruk daripada bentuk kedua, apa tak. Tapi maknanya dosa tu dia ada 3 jenis yang berbeza. Dosa macam ni, macam Kak Selina kata, dia boleh menimbulkan addicted. So, kena jauhi. Jangan dekati kerana ia bahaya. Okay. Tapi kalau dosa macam ni jangan buat terus. Dosa macam ni kerana ia kesannya besar, maka kita kena jauhi. Jadi maknanya ada 3 kategori yang berbeza. Yang ketiga-tiganya berbahaya sebenarnya. Okey. Dan juga kalau ibu-ibu lihat ya, sebagai sedikit tambahan, kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim pun Allah Azza wa Jalla menyatakan hudud Allah ni ada 2 bentuk. Hududullah ni ada 2 bentuk. Satu bentuk yang mana kita kena jangan langkaui. Tilka hududullah. Okay, demikianlah hudud Allah. Fala ta'taduha. Yang kedua, fala taqrabuha. Jangan dekati dan jangan melampau ya. Okay, kalau fala taqrabuha tu macam mana ya? Okay, ini fala taqrabuha. Sekejap. Okey, tilka hududullah fala taqrabuha. Demikianlah batasan-batasan yang Allah Ta'ala sediakan, maka kamu jangan dekati.
Okey, kerana ayat ini, ayat 187 Baqarah ni yang melibatkan hubungan suami isteri di malam hari. Okey, itu jangan dekati. Dan satu lagi kalau kita lihat dalam ayat yang berikutnya, okey, nak mudah cari saya tulis begini je. Tilka hududullah. Okey. Tilka hududullah fala ta'taduha. Demikianlah batasan-batasan yang Allah Ta'ala telah sediakan, maka jangan kamu melampauinya. Na'udzubillah min zalik, ini ayat berkaitan dengan tolak. Jadi tolak tu Allah Ta'ala benarkan, tapi jangan sampai melampaui batas. Adab-adabnya dan sebagainya, jangan sampai melampaui batas. Okey, jadi maknanya ada benda yang mana Allah bagi, tapi bagi tu dalam keadaan jangan melampaui. Ada benda yang Allah larang, maka jangan dekati, kerana bila dekati ia menimbulkan ketagihan tadi. Okey, jadi kerana dosa itu dia sesuai dengan kehendak manusia. Harta misalnya dia sesuai dengan kehendak manusia, maka ia menimbulkan ketagihan. Maka jangan dekati. Allah Alam. Jadi dalam kes lelaki tadi mungkin ia boleh termasuk dalam kategori dosa kecil. Namun dosa kecil itu pun dia ada peringkat-peringkat dia. Dan macam saya sebut tadi, dia takkan samalah dengan dosa orang yang membuang kulit gula-gula tepi jalan. Dia tak sama. Itu dia tidak memberikan kesan yang terlalu besar walaupun ada keburukannya. Okey, tapi dosa-dosa tersebut tetap boleh diampunkan oleh Allah Jalla wa'ala, Al-Ghafurur Rahim, dengan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang dia lakukan. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan dulu ke sebelum kita pindah ke bab yang kelima? Ustaz, tadi Ustaz ada cakap pasal jauhi tagut tu kan? Boleh jelaskan lebih sikit tak? Sebab Kak Na tak faham maksudnya apa tu? Apa yang tagut buat? Tagut. Tagut ni maknanya dia macam ajaran-ajaran kesyaitanan begitulah Kak Ana. Ajaran-ajaran sesat ke, pemikiran-pemikiran sesat ataupun ajakan-ajakan syaitan. Tagut ni benda-benda tak elok lah. Benda-benda yang melampau. Boleh juga difahami melampau. Kerana tagut ni asal daripada Tagha. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Itu dalam surah apa ya? Surah Qamar ke surah apa? Sesungguhnya apabila air itu mula melampau, iaitu air banjir, maka kami pun bawalah umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam kapal Al-Jariyah. Okey. Sekejap ya. Okey, sekarang ni kita pergi ke bab fadli salati liwaqtiha. Bab keutamaan salat pada waktunya. Okey, saya share skrin dulu. Okey. Bab fadli salati liwaqtiha, bab keutamaan salat pada waktunya. Imam Bukhari ambil hadis ini daripada Abul Walid Hisham bin Abdul Malik. Sekian-sekian daripada sahabat Nabi yang bernama daripada seorang tabi'in namanya Abu Ammar Asy-Syaibani yaqul. Kata Syaibani, haddatsana sahibu hadhihi dar wa asyara ila dari Abdullah. Tuan rumah ini, kata Abu Ammar Asy-Syaibani, tuan rumah ini seraya beliau menunjukkan kepada rumah Abdullah, telah menceritakan satu hadis kepada saya. Tuan rumah ini, yakni Abdullah, pernah menceritakan hadis ini kepada saya. Apa ceritanya? Qal, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jal. Saya pernah bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah azza wa jal. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Okey, satu. Okey, itu amalan terbaik ya, salat pada waktunya. Yang kedua, qal summa ay.
Kemudian saya tanya, kemudian apa? Ataupun boleh dibaca menurut sebahagian ulama, summa ayyun. Dua-dualah boleh. Summa ayyu, summa ayyun. Qala sallallahu alaihi wasallam, summa birrul walidain. Yang kedua ialah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Qala radhiyallahu an summa ay. Kemudian apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Qala radhiyallahu an, jihad pada jalan Allah. Qal haddatsani bihinna walau istazattuhu lazadani. Demikianlah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Kalau saya tanya lagi mesti Nabi tambah lagi. Okey. Kak Syida. Kak Ya Syida. Ustaz. Ya Ustaz. Okey. Siapakah sahabat Nabi yang menyampaikan hadis ini? Yang menyampaikan sahabat Nabi sekejap. Sebenarnya saya sahaja panggil Kak Syida sebab Kak Syida dah terkeluar daripada muka yang saya dapat lihat kat sini. 3 orang. Putus Okey. tadi, recording semua dah habis. Yang tadi tu yang tak okey sikit kat sini. So Kak Syida kelang kabut sikit tadi, sekejap. Okey, tak apa. Tak, Kak Syida terhilang tu sebab orang lain bercakap-bercakap. Kak Syida pun terhilang lah daripada sekarang ni saya boleh tengok 3 orang je. Oh, Okey. tadi sebab kita fokuskan kepada tu, line tu tak okey tadi Ustaz. Kita punya rekaman terputus tadi Ustaz, sayangnya. Tak apa, tak apa. InsyaAllah Okey. okey sekarang dia. Kak Syidan dan ibu, siapa sahabat Nabi yang bawa hadis ini? Abdullah. Abdullah. Abdullah tu Abdullah apa? Abdullah Abbas ke? Dulu kita ada cerita teori tu. Kalau disebut Abdullah tanpa disebut bin, Betul. siapakah Abdullah tersebut? Kalau Abdullah bin Abbas dikenali sebagai Ibn Abbas. Oh. Kalau Abdullah bin Umar dikenali sebagai Ibn Umar. Kalau Abdullah bin Ammar bin Al-As dikenali sebagai Abdullah bin Ammar bin Al-As. Nama penuh. Ya. Kak Rina. Oh, Kak Rina dah masuk. Abdullah bin Umar bukan ya. Abdullah bin Umar dikenali sebagai Ibn Umar. Okey, cuba ibu-ibu buat catatan sikit. Ibn Mas'ud. Macam pun. Abdullah bin Umar dikenali sebagai Ibn Umar. Abdullah bin Abbas dikenali sebagai Ibn Abbas. Okey, itu nama 2 sahabat Nabi yang terkenal lah. Ya. Dan kemudiannya Abdullah bin Ammar bin Al-As dikenali dengan nama penuh. Orang panggil dia Abdullah bin Ammar bin Abi bin Al-As. Kalau sebut Abdullah sahaja, ia merujuk kepada Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana yang Pak Syafini sebutkan itu ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Okey, baik. Jadi sekarang ni, apakah gelaran kepada guru Al-Imam Al-Bukhari? Sedikit soalan tambahan ya. Apakah gelaran kepada guru Al-Imam Al-Bukhari? Abdul Walid. Abdul Walid. Dan nama Abdul Walid apa ibu? Hisham bin Abdul Malik. Barakallahu fikum. Kasih banyak Ibu Zaitun. Abdul Walid gelaran dia namanya ialah Hisham bin Abdul Malik. Baik. Jadi sekarang ni Abdullah radhiyallahu an pernah bawa cerita tu kepada anak muridnya, dan antara anak muridnya yang mendengar bernama Abu Ammar Asy-Syaibani. Bahawasanya beliau pernah bertanyakan Nabi SAW 3 soalan. Soalan yang sama sebenarnya tapi 3 kali. Apakah amalan yang paling baik? Nabi kata as-salah ala waqtiha, salat pada waktunya. Salat yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian tanya lagi, kemudian apa? Kemudian jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Sekarang ni ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka timbul persoalan kalangan ahli hadis. Kenapa dikatakan solat awal waktu ini yang terbaik, sedangkan kalau kita lihat dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, amalan yang terbaik ialah imanun billahi azza wa jal, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Okey, satu. Ataupun hadis itu Nabi sebut al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ni dia ada 70 lebih bahagian.
yang Imam Baihaqi susun tu dalam 77 kan, di dalam kitab Syu'abul Iman, ranting-ranting dahan-dahan keimanan ya. Jadi a'laha la ilaha illallah, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang bawah sekali ialah imatatul adza 'anit tariq, buang benda yang menyakitkan di jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan perasaan malu tu sebahagian daripada iman. Jadi kalau ikut hadis yang lain, iman tu yang paling tinggi. Okey. Ikut pula cerita yang lain, apabila orang tanyakan Nabi SAW apa amalan yang paling tinggi, Nabi kata jihad pada jalan Allah Azza wa Jal. Tapi yang ni jihad ranking yang ketiga. Ikut pula hadis yang lain, ditanyakan kepada Nabi SAW, boleh tak Nabi rumuskan amalan yang terbaik dengan satu, apakah amalan terbaik dengan bahasa yang paling mudah. Tak payah nak cerita panjang-panjang kalau macam ni, kalau macam ni, kalau macam ni, tak. Yang dalam bahasa yang paling mudah, apakah amalan yang paling baik? Maka kata Nabi SAW, amalan yang paling baik ialah jangan marah. Bila dikata tu, okey, la taghdab, jangan kamu marah. Okey. Jadi maknanya begitu juga dengan sahabat yang lain, bila ditanyakan kepada Nabi SAW, awsini, berikan saya satu wasiat, kata Nabi, la taghdab, ataupun dalam satu riwayat yang bawah sedikit, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, bagimu syurga. Okey, jadi itu menimbulkan tanya kalangan ulama, sebenarnya apakah amalan yang paling baik ni? Kenapa jawapan Nabi SAW berbeza-beza? Okey, ibu-ibu ada jawapan tak? Kenapa jawapan Nabi berbeza-beza? Sebenarnya apakah amalan yang paling baik ni sebenarnya? Yes, bukan ke jawapan Rasulullah SAW bila dia ikut pada situasi kepada penanya tu, situasi dan keadaan. Betul. Oh, konteks siapa yang Mengikut bertanya? kemampuan dan karakter orang yang bertanya. Okey, sekejap ya. Jadi jawapan yang Kak Syida, Ibu Sharifah dan juga Puan Syafini bagi tu samalah. Maknanya melihat kepada siapakah orang yang bertanya kan. Okey, selain daripada melihat siapa orang yang bertanya tu, apa lagi tu? Situasi semasa. Situasi semasa, Ibu Zaitun, jazakumullah khairah semua, melihat kepada situasi semasa. Jadi kalau kita tanyakan soalan, sebab benda ni benda yang praktikal sebenarnya ibu-ibu ya, benda yang praktikal. Misalnya begini, misalnya ada kalangan kita ni nak pergi buat umrah. Siapa ya, kita cari nama satu. Kak Rafidah Siddiq lah, Kak Rafidah nak pergi buat umrah. Jadi Kak Rafidah dah kumpul dah. Package yang Kak Rafidah pilih ialah package yang harga 8,000. Sekarang kan mahal-mahal kan, umrah kan. Okey, katakanlah saya pun tak tahu dah berapa package yang ada sekarang ni. 8,000 lah kita katakan Kak Rafidah ambil. Jadi bila Kak Rafidah ambil 8,000, dah ready dah ni, nak pergi umrah dah ni, nak cari atau nak pergi daftar je. Tiba-tiba je adik-beradik okey, tak cantik pula sebut nama orang Ini bukan Rafidah yang dekat sini lah, bukan Kak Rafidah Siddiq lah. Saya guna nama je Rafidah ya. Tiba-tiba ada adik-beradik Rafidah ni minta bantuan, memang susah sungguh. Susah mengenangkan anak nak masuk sekolah, duit tak ada dan yalah memang adik-beradik sendiri. Rafidah tu memang tahulah adik dia memang susah pun, anak ramai. Dalam keadaan anak ramai, kerja pun tak stabil, mengenangkan lepas PKP tu kerja sendiri, buat buat ni kerja habis-habisan tapi duit tak cukup-cukup juga. Memandangkan banyak tanggungan ni kan. Okey, baik. Jadi manakah lebih utama, sama ada Rafidah teruskan niat untuk pergi umrah ataupun tarik break dulu dan berikan bantuan kepada adik-beradik? Bantuan kepada adik-beradik Ustaz yang lebih baik. Umrah boleh Beri tak? Bantuan kepada adik-beradik lebih utama. Ya. Okey. Tapi masalahnya Rafidah ni belum pernah pergi umrah. Sedangkan pergi umrah ni wajib ke sunat hukumnya? Kali wajib. Umrah wajib kan? Ya? Pertama kali wajib. Pertama kali wajib umrah, bukan sunat. Sunat Ustaz, sunat. No. Umrah kali pertama wajib. Dia bukan sunat. Cuma dia wajib tu dengan penjelasan wajib bagi orang yang berkemampuan.
Wajib bagi orang berkemampuan. Dia bukan sunat. Sunat itu untuk kali kedua, untuk kali ketiga tu sunat. Jadi umrah wajib. Dan sekarang ni wajib umrah tu wajib yang melibatkan hubungan hamba dengan Tuhan. Sedangkan yang tadi tu hubungan seseorang tu dengan adik-beradik dia aja. Okey, mana lebih utama? Tolong ke ataupun pergi umrah juga? Hablum minan nas dulu Ustaz. Tolong Tapi orang ayat Ustaz. Quran, hablum minallah, hablum minan nas. Tapi sebab dia boleh pergi umrah tu next time Ustaz. Umrah boleh ditangguhkan. Ya. Okey. Okey, jawapan Kak Syida tu yang saya perlukan ya. Maknanya ada benda yang bersifat segera, ada benda yang bersifat boleh dikemudiankan. Artinya dalam mengurus fiqhul awlawiyat, mana yang lebih utama, sebab hadis ini membincangkan mana yang lebih utama, ya, mana yang lebih utama, maka kita kena ada teori-teori dia. Antara teorinya ialah adakah benda tu bersifat segera ataupun bersifat tak apa, dia boleh ditangguhkan. Maka apabila bertembung dua benda tu, maka kita perlu membantu adik-beradik sendiri kerana ia bersifat segera. Sedangkan umrah itu ialah satu amalan yang boleh ditangguhkan lagi pada masa yang akan datang. Sama juga dengan kes kalau kita katakan, mana lebih utama kita meneruskan solat ataupun kita membantu mangsa kemalangan. Misalnya kita dalam perjalanan, terutamanya orang lelaki lah, kita katakan orang lelaki yang namanya Ammar. Ya, Ammar. Ammar dalam perjalanan nak pergi solat maghrib. Dalam perjalanan balik kerja dan dia nak cari dah mana-mana masjid untuk solat maghrib. Dalam pukul 7.45 tu di jalan raya, okey, tiba-tiba dia nampak kemalangan dan kemalangan itu agak kritikal, bukannya kemalangan biasa-biasa tu bolehlah tengok-tengok. Okey, okey saudara, harap saudara boleh bawa motor elok-elok, tak apalah. Ini memang agak kritikal. Dan masa tu Ammar antara orang yang antara orang yang awal berada di situ yang tengok kemalangan tersebut. Okey, kalau Ammar tengok masa kemalangan, tolong dia mana yang patut untuk hubungi ambulan dan sebagainya, ia boleh merisikokan Ammar ni terlepas solat maghrib. Okay, mana lebih utama? Tolong mangsa kemalangan ataupun solat maghrib? Sedangkan solat ini ada waktu dia dan waktu dia akan habis nanti. Okay, macam mana ibu-ibu? Tolong mangsa Ustaz. Tolong orang. Kenapa tolong orang lebih utama, Bonda? Selamatkan nyawa. Selamatkan nyawa, betul. Selamatkan nyawa, nyawa lebih penting, betul. Ustaz, Lagi? keutamaan yang berlaku pada situasi pada masa tu. Keutamaan yang berlaku, keadaan yang berlaku sekarang, keutamaan kita dan untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Okey, saya setuju, selamatkan nyawa. Ada tambah lagi tak yang lain? Yang Bonda Solat. tadi, Bonda ada nak tambah? Solat boleh ganti Ustaz, nyawa tak boleh ganti. Okey, baik. Saya dapat tangkap dia punya point dia tu. Selain daripada isu selamatkan nyawa tu, ada tambahan sikit keterangan daripada Kak Aisyah, iaitu solat boleh diganti, sedangkan nyawa tidak boleh diganti. Itulah yang ditekankan oleh ulama'. Maknanya kaedah yang kedua dalam pengurusan aulawiyat, kita utamakan benda yang tak boleh diganti berbanding dengan benda yang boleh diganti. Solat boleh diganti. Tunggu dululah. Solat boleh diganti. Okey. Tapi sekarang ni saya nak buat contoh yang lain pula yang nampak gaya macam mengelirukan sedikit. Mana lebih utama ibu-ibu nak membantu adik-beradik dalam kesusahan ataupun berkorban? Okay, berkorban ni kita katakanlah ada yang 400, 500, 700, tengoklah mana package mana dia ambil kan. Okey. Jadi berkorban ni pun Nabi SAW menyatakan tak ada ibadah yang terbaik boleh mengalahkan korban di pagi raya. Inilah yang ibadah yang paling penting. Tapi sekarang ni kita tengah kumpul-kumpul duit ni, kita dah ada dalam 700, kita nak korban. Tiba-tiba ada adik kita datang dan minta bantuan 300 je pun. Bukanlah dia minta banyak, 300 untuk persekolahan anak dia. Tapi bila 300, daripada 700 tadi dah jadi 400. Dah berkurangan dah, tak boleh dah korban kita ni. Yelah, saya tahu ibu-ibu mestilah ada simpanan lain. Isu ada simpanan lain tu ketepikan dulu. Sebab kadang-kadang simpanan lain pun kita nak guna untuk benda lain kan. Ini memang untuk korban. Jadi mana lebih utama antara korban
Yang mana korban ini pun kita akan membantu orang susah. Daging-daging diedarkan kepada orang yang memerlukan. Okey. Okey, ada jawapan? Bantu adik-beradik dulu, Ustaz. Tuan adik-beradik dulu. Dengan harapan Tuhan akan memberi ganjaran yang sama dengan korban yang kita niatkan untuk lakukan. Oh, Masya Allah syarahan dia tu. Saya seronok sangat dengar ya. Okey. Betul, yang utama ialah tolong adik-beradik dulu, tapi saya suka dengan penjelasan yang Puan Syafini sebut. Maknanya bagi dua, kita tolong sikit dan kita cari package korban yang paling murah. Artinya, apabila bertembung dua amalan, sebaik-baiknya kita gabungkan dulu. Kita gabungkan dulu, kalau boleh kita buat dua-dua, kita buat dua-dua. Tapi kalau kita tak mampu, sebenarnya kita dah pilih package yang paling murah dah, 400 dah. Pun ada adik kita datang minta tolong RM200. Jadi kalau kita bagi 200, kita dah kurang 200. Kita tak mampu korban, okey tak apa. Tapi kalau daripada 700, datang adik-beradik kita minta bantuan dalam 300, kita masih boleh cari lagi package lain yang harga 400 di negara lain lah, bukan di Malaysia. Ataupun mungkin ada di pedalaman Sabah ke yang masih lagi harga yang murah. Mana ada lagi pilihan. Jadi selagi boleh kita ambil kedua-duanya. Kalau tak boleh, barulah kita terpaksa gadaikan satu, pilih manakah yang lebih utama. Ya, memang korban ini membantu orang miskin, tapi ia hanya membantu orang miskin daripada aspek makan. Makan. Dan kecuali kata Ustaz Mustafa dalam pengajian lepas, artinya kalau orang miskin tu ambil dan jual daging korban, itu dibenarkan oleh ulama'. Tidak ada masalah. Okay, tapi itu cerita kemudian-kemudian dah dia nak jual tak jual tu. Tapi adik kita tadi memerlukan bantuan untuk persekolahan anak dia. Itu penting untuk masa depan anak dia. Jadi ilmu ni satu benda yang tak boleh kita nak ada, tak apalah ilmu, tak apa, tak boleh. Ilmu tu perlu diberikan keutamaan yang besar. Jadi apa yang ibu-ibu sebutkan tadi, Alhamdulillah, bagi saya menunjukkan kita jelaslah tentang perkara ini kan. Apalagi membantu kaum kerabat, betul? Membantu kaum kerabat lebih diutamakan daripada membantu orang lain. Ulil kurba, zawil kurba. Dah ada beza ya sebenarnya antara dalam Quran ni disebut dua-dua. Ulil kurba, zawil kurba. Jadi kaum kerabat didahulukan berbanding orang lain. Membantu anak adik-beradik lebih utama daripada membantu kawan-kawan. Membantu kawan-kawan, sahabat-sahabat handai lebih utama daripada membantu orang yang kita tak kenali. Itu kaedah dia. Sebab kalau semua orang jaga kaum kerabat masing-masing, maka selesailah. Masalahnya ialah apabila kita tak peduli tentang kaum kerabat masing-masing. Kita tak peduli tentang orang kampung kita masing-masing. Okey. Jadi sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu juga, 3 amalan ini dia merujuk kepada amalan-amalan al-badaniyah. Kerana amalan ni dia ada 3 kategori. Okay, amalan ada 3 kategori. Kategori yang pertama dipanggil sebagai amalan qalbi. Al-amalul qalbi. Okay. 3 kategori amal ya. Tak apalah, ibu-ibu tulis, mungkin ada orang boleh tolong tuliskan ya. 3 kategori amal. Satu namanya amalan qalbi. Okay. Yang kedua, amalan al-badani. Amalan secara fizikal ni yang menggunakan fizikal. Okay. Yang ketiga, amalan apa ibu-ibu sekalian? Siapa boleh jawab yang ketiga? Kak Aisyah. Macam mana Kak Aisyah? Amalan yang ketiga, amalan apa? Kauli Ustaz, mana kauli perkataan? Amalan kauli, kauli badani tu dia masuk sekali lah. Ruhi Ustaz? Apa dia Ustazah? Ruhi? Ruhi, dia qalbi. Ruhi tu qalbi. Qalbi. Satu lagi. Baru je kita bincang sembang-sembang tadi. Akli. Oh. First time saya dengar amalan akli. Tapi betul lah tu, memang ada pun amalan akli kan. Ya, tapi mungkin dia boleh masuk dalam bab qalbi lah akli tu. Okay.
Baru je kita sembang tadi. Amalan terhadap orang lain ke? Eja sikit. Amalan mali. Apa dia mali tu? Harta. Amalan harta. Bahasa dah tulis dah. Okay, amalan mali, harta, membantu orang lain, bersedekah, berzakat. Okey. Apa contoh amalan qalbi? Zikir Ustaz. Okay. Zikir, sebenarnya zikir tu Doakan untuk orang lain. boleh gua masuk. Doa, dia sebenarnya zikir ke doa ke dia amalan badani sebenarnya. Cuma dia ada unsur qalbi. Amalan qalbi, niat Niat. yang soleh, Niat. niyatus solihah. Lagi apa dia lagi? Keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi beriman kan dalam hati, redha Tawakal. terhadap tawakal, keredaan kepada Allah Azza wa Jal. Okey. Kesabaran sabar tu ada nampak ke? Ialah dia diterjemahkan dengan fizikal tapi dia tetap dalam hati, kesabaran kan. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Okey. Kemudiannya apa contoh amalan badani? Amalan badani banyaklah kan. Solatnya, apa lagi? Hajinya, membantu orang lain, lapah daging korban lah sebagai contoh. Bersih masjid, perjuangan membersihkan alam. Okey, dan amalan mali, banyaklah kan amalan mali. Okey, apakah dalam banyak-banyak amal yang ibadah yang ada yang menggabungkan kesemuanya? Dia ada qalbi, badani, mali. Apa dia? Ibadah haji. Ibadah haji dan juga umrah merangkumi segala-galanya. Sebab itulah ibadah haji ni dianggap sebagai ibadah yang terpenting walaupun dia yang kelima daripada rukun Islam. Dia yang kelima tu daripada aspek, artinya bukan semua orang mampu buat. Ya, bukan semua orang mampu buat. Okey. Kalau ikut penting tu dialah yang penting kerana dalam bila haji nak tak nak macam kita sebutkan dia kena solat, dia kena baca Quran. Mustahil orang pergi haji dia tak solat. Jadi dia ibadah yang umum yang merangkumi banyak amalan-amalan yang lain. Tapi dialah satu-satunya ibadah yang memerlukan duit yang banyak selain daripada jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla. Itu cerita lain lah. Jihad tu benda yang special. Okay. Seterusnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud solat pada waktunya? Okey, Nabi SAW menyatakan amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah solat pada waktunya. Okey, benda-benda ni ada dah kita bincang sebelum ni. Tapi kita bincang lagi bagi faham betul-betul ya. Okey, sekarang ni kita buat contoh lah. Kita buat contoh Ibu Balkis solat zuhur pada pukul 2.45. Okay. Adakah tindakan Ibu Balkis solat pada pukul 2.45 itu dianggap sebagai amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Solat kita boleh dilewatkan ikut situasi kita jugalah. Apa yang kita utamakan. Macam mana Kak Syida tak jelas? Solat kita lewat tu, kita lewatkan tu bukan kerana sesuatu yang boleh betul melalaikan kita ke apa tak. Tapi solat kita tu kalau kita dah biasa kita biasa solat awal tapi hari tu kita ada kekangan untuk melakukan solat jawab tu dan Allah tak ambil ianya sebagai kita melewatkan solat. Okey, jauh panjang ulasan Kak Syida. Saya nak pendekkan je. Adakah solat Ibu Balkis pada pukul 2.45 dianggap termasuk dalam amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Dia saja solat 2.45. Ibu Balkis saja je letih hari ni. Oh tak Ustaz. Tanpa perlu melibatkan soal sebelum ni memang Ibu Balkis maintain solat awal waktu ke apa, itu biarkan dulu. Okey tak. Okey, tak termasuk Tak masuk. Tak termasuk. Okey. Kak Anis kata tak. Tapi kenapa Kak Syida dan ibu-ibu lain kata tak termasuk? Sedangkan Nabi sebut amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah solat pada waktu. Oh, dia satu awal waktu pada waktu. Dua benda yang berbeza. Awal waktu dan pada waktu. Pada waktu zuhur lagi. Mesti pada waktu zuhur lagi. Macam mana?
Okey, sekarang Kak Balkis solat masih lagi dalam waktu solat Zuhur. Masih dalam waktu 2.45. Ha. Jadi masuk tak amalan yang disukai oleh Allah? Masuklah. Yang kami fikirkan Ustaz solat di awal waktu. Okey. Jadi jawapannya masuk kerana yang Nabi SAW sebut ialah solat pada waktu. Nabi bukan sebut pada solat pada awal waktu. Maka ulama menyatakan kalaulah kita solat lewat sekalipun tapi masih dalam waktunya yang kita bahaskan sebelum ni kan, dia ada waktu ikhtiari, dia ada waktu fadilah, dia ada waktu karahah. Tapi kalau masih lagi dalam waktunya, tetap dianggap sebagai amalan yang disukai oleh Allah Azza wa Jal. Apalagi kalau kita solat tu pada awal waktu, apalagi kalau kita mementingkan solatul jamaah, apalagilah kalau kita mementingkan solat itu di masjid, di surau, bagi orang lelaki, lagi-lagilah ia mendapat keutamaan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Okey, maknanya solat pada waktu itu pun Allah Ta'ala suka dah. Okey, baik. Dan yang keduanya ialah, ibu-ibu sekalian, kenapakah solat dan juga berbuat baik kepada ibu bapa boleh dianggap sebagai amalan yang lebih tinggi daripada jihad, sedangkan kita maklum jihad lagi susah. Dan jihad lagi susah, satu lagi jihad ni memerlukan pengorbanan lah, mungkin mati, mungkin confirm habis duit, habis masa, habis tenaga apa tu. Tapi kenapa solat pada waktu dan juga berbuat baik pada ibu bapa ni lebih tinggi daripada jihad kalau mengikut hadis ni? Jihad tu dia ranking yang ketiga dah. Ustaz, ibu bapa kan dia yang melahirkan kita Ustaz. Kalau tak ada mak bapak macam mana kita nak ada kat dunia ni kan? Jadi memang sepatutnya dia selepas solat lah kan. Dia kedua utama selepas solat lah. Solat tu memang yang pertama sebab kita kan orang Islam, yang pertama tu solat lah kan. Kedua berbakti pada ibu bapa lah pasal dia punya jasa mak ayah kita tu pada kita tu lah. Okey, tapi kenapa jihad tak boleh lawan dengan solat tadi? Jihad tu dia umum Ustaz, dia untuk semua orang. Jihad umum untuk semua orang. Lepas tu? Mak bapak ni kan, masuk kat anak, mak bapak ni dia istimewa Ustaz. Tak tahu nak cakap macam mana. Okey, terima kasih banyak Kak Ana. Puan Syafini, jihad tu dia tak semesti jihad dengan hawa nafsu Kak Syafini ya. Dia jihad pada jalan Allah ni termasuk berperang, membantu mangsa-mangsa perang, contohnya membantu orang-orang miskin di negara-negara susah. Okey. Ya, solat. Ibu Zaitun? Solat di awal waktu dengan berbuat baik kepada ibu bapa tu kita boleh lakukan. Ada kemampuan untuk kita lakukan. Kalau berjihad, mungkin ada orang yang tidak mampu melakukannya. Sebab I get the point. Saya dapat tangkap apa yang Ibu Zaitun nak sampaikan. Apa yang Ibu Zaitun nak sampaikan ialah sama dengan isu rukun Islam tadi. Yang mana rukun Islam ni, kita tak boleh kata bahawasanya haji ni yang kelima, maknanya haji lebih rendah daripada puasa. Sebab haji lagilah pengorbanan lagi besar. Dan dalam haji tu, kalau orang yang buat haji tamatuk, dia kena korban lagi. Dan confirm lah dia habis duit belasan ribu tu confirm dah. Kalau tiket, kalau kita diambil yang paling rendah sekali 10,000 lebih pun, belum kira lagi makan minum dia apa sebagainya kan. Belum kira duit yang dia nak tinggalkan pada anak-anak dia. Jadi sepatutnya haji lah lebih tinggi. Tapi kenapa haji yang kelima? Kerana isu susunan rukun Islam itu bukan isu mana lebih utama semata-mata, tapi ia juga isu ada amalan yang bersifat harian, ada amalan yang bersifat ada masa tertentu sahaja. Jadi kalau solat, ia adalah amalan yang bersifat harian. 5 waktu sehari semalam tu wajib dah kena solat macam mana pun. Bagi orang yang boleh solat lah. Kemudiannya kalau berbuat baik pada ibu bapa, adakah berbuat baik pada ibu bapa ni dia ada tempoh dia seminggu sekali ataupun sebulan sekali? Tak ada. Dia setiap hari juga berbuat baik pada ibu bapa. Walaupun tak jumpa, macam saya tak jumpa lah dengan mak saya kan. Tapi mendoakan mak, ingat kena apa yang mak ajar kita pun ni. Jadi benda tu benda yang ada pada harian.
Manakala jihad yang ketiga tu bukan Nabi nak sebut jihad ni ranking yang ketiga, bukan. Nabi nak sebut jihad pula merupakan satu amalan yang mana tinggi kedudukannya, tapi ia bukanlah satu amalan yang wujud pada setiap hari. Bukanlah setiap hari kalangan kita ni kena pergi bantu pelarian, perang. Bukan setiap hari kalangan kita ni duduk berjihad menentang pemerintah yang zalim. Bukan setiap hari kalangan kita ni berjihad untuk pergi angkat senjata di Palestin ke sebagai contoh. Tidak. Dia ada masa dia. Dan perkara ini boleh difahami. Sebagai contoh kita membaca surah Al-Kahfi. Okay. Bila kita baca surah Al-Kahfi berkenaan dengan Zulkarnain. Cuba ibu-ibu kita lihat dia sikit. Zulkarnain ni Allah Ta'ala bagi dia kelebihan sekian-sekian. Dia pun mulalah perjalanan dia. Dia berjalan sampailah ke tempat matahari terbenam kan. Kemudiannya apa dia? Lepas settle ni ayat 86 ni dia settle sampai ayat 88 kan. Allah Ta'ala pun sebut summa atba'a sababa. Summa ni apa arti summa? Kemudian. Macam tadi kan. Summa ai kemudian. Kemudian ni kalau ikut dalam bahasa Arab merujuk kepada satu tempoh masa. Bukanlah habis itu jom kita terus pergi tempat lain. Tak. Ibaratnya Zulkarnain pun balik dulu ke istananya, takbir negara dulu, dia pun ada negara dia kena takbir, ada pusat pentadbiran dia. Kemudian mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun, barulah dilanjutkan perjalanan ke tempat lain. Sampailah ke tempat matahari terbit. Okay. Habis sampai ke tempat perjalanan matahari terbit tu, barulah kemudian. Okay, yang sendiri-sendiri. Ayah pula. Summa lagi, summa atba'a sababa, kemudian dia rehat dulu, kemudian baru dia lanjutkan perjalanan ke tempat sebuah perkampungan orang yang diserang oleh Ya'juj dan juga Ma'juj. Artinya, jihad ni satu benda yang dia bukannya berterusan je. Okey, itu satu bahagian. Bahagian kedua, hadis ini sebagaimana yang ibu-ibu sebut pada peringkat awal, dia melihat kepada orang, dia melihat kepada situasi. Jadi kemungkinan situasi pada masa tersebut ialah situasi aman. Bila situasi aman, maka salat pada waktu itulah yang utama. Berbuat baik kepada ibu bapa itulah yang utama. Tapi apabila situasi tidak aman, contohnya musuh masuk ke dalam negara kita. Adakah perlu lagi kita minta izin daripada mak ayah untuk berjihad? Tak perlu dah. Yang minta izin untuk berjihad ni kalau perang itu berlaku di luar negara. Askar mana-manalah tentera-tentera yang diminta untuk terlibat ni, okay, beritahu mak ayah dulu. Tengok keadaan mak ayah ni uzur tak uzur, perlukan bantuan atau tidak. Tapi kalau ia memang berlaku dalam negara, tak ada dah. Memang jihad tu jadi satu fardu ain yang wajib dilaksanakan oleh semua orang yang ada keupayaan mempertahankan negara masing-masing. Okey, jadi di sini kita nak tengoknya ada beza situasi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ceritanya tak sama ya. Maka boleh jadi kalau kita tanya seseorang, apakah amalan yang patut saya buat sekarang ni? Saya ada 2 benda ni. Maka jawapan orang pertama begini. Kita tanya pula pakar yang lain pula, pakar yang lain kata begini. Dulu kita contohnya kita ni nak berniaga lah contohnya. Kita pun tanya orang pandai berniaga ni, berniaga apa yang paling baik ya? Dia kata sekarang ni eloknya berniaga pisang goreng laku ni. Kita pun semangat buat pisang goreng. Tapi kita jumpa orang lain pula. Orang lain pun sama-sama dengan dia kata, kenapa berniaga pisang goreng? Orang tak berniaga pisang goreng. Ya kalau kita nak laju, kita berniaga ni barang-barang elektrik ni. So di rumah ramai beli, buat online je. Kita jadi affiliate. Okey. Oh macam tu pula. Jadi kita dapat 2 set yang berbeza. Sebenarnya mana satu lebih baik ni? Pisang goreng ke? Niaga alat-alat elektronik ni ke? Ataupun kita nak jadi apa-apa yang lain? Jadi jawabnya, tak akan ada satu jawapan yang tepat dalam isu ini. Ia melihat kepada siapa kita. Kalau kita nak berniaga pisang goreng tu, kita pandai ke goreng pisang? Yang keduanya ada tempat ke? Dan kita ni jenis orang yang suka ke nak pergi bersedia pergi jumpa dengan majlis bandaran ke apa nak minta lesen. Dan kita ni tahan ke nak meniaga pisang goreng lama-lama. Ataupun kita ni jenis orang duduk kat rumah je, suka kepada media sosial, kita boleh kempen di situ, kawan-kawan kita pun ramai. Jadi dia melihat kepada siapa kita sebenarnya. Dia tak boleh kata, meniaga pisang goreng lah yang paling baik. Tak. Dia melihat kepada siapa kita. Kalau kita tanya 5 orang, mungkin kita akan dapat 5 jawapan berbeza.
akhirnya pulangkan pada diri sendiri. Sebenarnya yang paling baik untuk aku ni apa sebenarnya? Di situlah Nabi SAW ajar kita macam mana mengurus benda tu. Okey. Dan betul siapa yang tanya atas tadi, solat qasar ia lebih utama daripada solat jamak. Maknanya kalau kita musafir, solat qasar tu memang lebih utama. Tapi jamak kalau boleh jangan jamak. Walaupun saya yang faham dan ni pun saya jamak je. Tapi ceritanya sebaik-baiknya tidak jamak. Tapi qasar, ya qasar lebih utama daripada solat penuh 4 rakaat. Okey, ibu sekalian ada soalan lain? Ada Maksudnya perbincangan? Ustaz, maksudnya Ustaz, dalam kita nak amalkan apa yang hadis-hadis Nabi yang pelbagai ni, kita tengok kita apa kemampuan kita dan kita ambil tu sebagai apa amalan terbaik tu lah. Maksudnya kita tak boleh judge orang jugalah kan. Maksudnya kalau orang tu tak buat, tak semestinya perbuatan tu tak baik untuk kita. Baik untuk dia, baik untuk kita lain. Berbeza mengikut keadaan dan situasi manusia dan individu lah kan Ustaz kan? Betul, saya setuju sangat. Kita berbeza, kita memang berbeza. Macam contoh kalau saya memang berjenis boleh duduk lama ni kalau nak menulis ke apa. Jadi jangan pula orang macam saya ni sibuk nak pergi bantuan sana, bantuan sini. Memang tak boleh. Nanti kalau pergi sana duduk teringat, alamak buku tu tak baca lagi, ni pun tak tulis lagi. Jadi bukanlah kita nak meninggalkan jihad tu. Tapi setiap orang tu dia ada lapangan jihad masing-masing. Ada orang yang jenis dia kena keluar. Contohnya masa PKP tu kalau tak keluar tu boleh jadi tak betul dia punya ni. Dia mesti keluar juga. Dia cari juga alasan dia pergi mana-mana kan. Tapi kalau macam saya ni, tak keluar pun tak apa. Saya keluar sikit-sikit, ambil udara, kemudian saya balik rumah. Okey je. Jadi sebenarnya dia bergantung siapa kita, apa kemampuan kita. Okey. Ada orang yang dalam bidang pendidikan. Macam Kak Salina bidang pendidikan. Maka bidang pendidikan lah. Fokusnya. Setiap orang ni dia tak akan boleh pergi ke 2-3 bidang. Dia boleh. Dia boleh belajar macam-macam. Kita pun belajar macam-macam. Tapi mesti ada satu yang kita betul-betul fokus. Macam Imam Nawawi kan. Imam Nawawi dia belajar dalam bidang sufi. Permulaan ilmu dia bidang sufi. Kemudiannya beliau juga belajar bidang hadis. Bahkan beliau syarah Sahih Muslim yang paling prolifik, syarah daripada Imam Nawawi. Beliau juga syarah sedikit hadis Bukhari. Beliau juga buatlah kitab-kitab tentang perawi-perawi hadis. Tapi Imam Nawawi, orang rujuk beliau dalam bidang fiqh. Orang tak rujuk beliau dalam bidang hadis. Walaupun beliau bukan main lagi kepakaran dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis, walaupun dia pakar, ada lagi orang lebih pakar. Ada lagi. Okey, yang boleh jadi rujukan. Okey, baik. Sama juga dengan Al-Imam Syafi'i. Walaupun beliau pandai dalam bidang bahasa, berapa ramai ulama' yang memberikan pujian melambung tinggi kepada Imam Syafi'i dalam bidang bahasa. Dan beliau juga seorang ulama' yang sangat soleh. Bayangkan, yang sangat ibadah tu sangat kuat. 2 kali khatam Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan. Semuanya dalam solat. Solat malam, solat siang. 30 juzuk, 30 juzuk. Ini ahli ibadah yang luar biasa. Tapi orang tak ambil pandangan Imam Syafi'i dalam bab kesufian. Orang ambil pandangan beliau dalam bidang fiqh dan juga usul fiqh. Kerana setiap orang macam mana hebat pun mesti ada satu tumpuan utama dia. Sama juga dengan ulama'-ulama' lain pun. Dia mesti ada satu keutamaan dia. Okey. Jadi macam Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Rahmatullahi alaih. Itu ulama' besar tu. Apa bidang dia tak sembang. Tapi akhirnya walau sepakar mana pun Yusuf Al-Qaradawi. Rahmatullahi alaih. Orang ambil beliau, pandangan beliau dalam bidang fiqh. Dalam bidang hadis orang tak ambil pandangan beliau. Walaupun beliau juga pakar dalam bidang hadis. Kerana ada satu kemampuan yang paling utama. Okey. Jadi contohnya kalau bab zakat, orang kata Qaradawi lah rujukan kita dalam bidang zakat. Okey, begitu. Allah Alam. Ada soalan tu saya nak tengok dulu. Jadilah diri sendiri. Betul Ustazah, betul sangat. Mana lebih utama kita puasa Arafah dan memenuhi keluarga rapat yang datang dari jauh dan ajak makan di tempat kegemaran mereka. Okey, apa jawapan Kak Salina tu betul lah tu.
dia konsep dia apabila bertembung dengan makan-makan dan juga puasa, Nabi SAW ajar kita pergi, contohlah ada jamuan kenduri ke apa, kita pergi dan kita pun doakan mereka. Tapi puasalah. Ini yang terbaik. Itu yang terbaik, puasa. Teruskan puasa. Tapi kalau kita nak berbuka, ya, kalau bukan puasa hari Arafah, kalau nak berbuka silakan. Tapi kalau puasa tu jarang tu ada tu. 9 Zulhijjah setahun sekali. 10 Muharram setahun sekali. Tapi kalau puasa yang lain, puasa Isnin Khamis. Minggu depan ada lagi Isnin Khamis. 2 minggu lagi ada lagi Isnin Khamis. Bulan 8 tu ada berapa lagi Isnin Khamis? Ada 8 ke berapa lagi Isnin Khamis tu? Dia ada setiap bulan dia ada. Setiap minggu dia ada. Maka kalaulah contoh orang ajak Allah Kak Syida puasa je. Kami baru nak suka-suka makan-makan sekali. Tu saya pun pernah pujuk Kak Syida buka puasa sekali kat rumah Kak Ain dulu. Saya rasa Kak Syida buka puasa kot. Orang buat majlis besar-besaran, Kak Syida nak puasa juga kan. Tapi awal pagi lagi masa tu. Bukannya saya hasut lepas Zuhur. Jadi artinya kalau puasa Isnin Khamis, boleh kita nak consider lagi. Tapi kalau puasa 9 Zulhijjah, lebih baik kita kalau kena pergi awal pun, kita doakan dan kita sabar. Kita pun tapau lah. Saya kira dengan keadaan kita sekarang ni, umur kita yang dah kebanyakan 35 ke atas, tak kelio dah tengok orang makan kan. Mungkin kelio tapi boleh tahan lah. Boleh tahan. Boleh sabar. Taklah macam dulu. Kalau dulu tengok, ya Allah, terkebir-kebir tengok buka puasa lah. Itu zaman-zaman muda dulu. Sekarang ni ada juga, bukan tak ada langsung. Tapi benda tu boleh dikawal. Jadi kawal lah benda tu kan. Dan betul, lebih baik kita ajak. Kita puasa lah, kita buat majlis berbuka puasa beramai-ramai. Itu lagi cantik. Okay, baik. Ada lagi yang lain? Ada masa sikit lagi? Macam ni, kalau kita orang awam, kalau kadang dapat hadis kan, hadis tu macam mana ya? Maknanya kan sekarang ni, bila kita belajar hadis, kita kena tengok situasi hadis tu lah. Macam nanti kita belajar lah untuk memahami kaedah hadis tu kan. Kalau kata macam apa ya, mana ya, hadis tu dia tujukan pada situasi keadaan. Macam ni, kalau kata hadis tu, macam ada satu hadis tu, nak faham nak cerita, nak faham. Kalau kata hadis tu disampaikan berkenaan dengan puasa ada, lupa dah. Tapi kan sebenarnya hadis tu sebenarnya, maknanya sekarang kita belajar, kita dah nampak maksudnya hadis tu, kita tengok situasi, konten hadis tu dan siapa sasaran hadis tu kan Ustaz. Kita tak boleh nak pukul rata yang hadis tu boleh pakai pada semua orang lah kan. Macam tu. Betul Kak. Betul, saya setuju. Ada hadis yang tak sesuai disampaikan oleh kepada masyarakat umum. Contohnya kalau ada pendakwah dia nak berdakwah di tempat-tempat orang yang melakukan maksiat, maka tak bolehlah dia nak bawa hadis tentang wanita pelacur diampunkan dosa kerana bagi bantuan pada anjing. Ia mengelirukan. Nanti orang pun ambil enteng je dengan amal-amal kebaikan. Allah kan Maha Pengampun. Dia faham situ. Padahal hadis tu nak kempen, berubahlah, buatlah baik. Buat baik walaupun sedikit, Allah Ta'ala hargai. Itu poin dia, tapi lagi faham kot lain. Allah Maha Pengampun. Bagi bantuan pada anjing pun, Allah Ta'ala ampunkan, masuk syurga. Saya ni ada anak angkat. Berapa ramai anak angkat yang miskin-miskin saya jaga. 30 orang, 20 orang, ada rumah anak angkat lagi. Nak bantu orang miskin. Lagilah Allah Ta'ala ampunkan. Tak bolehlah macam tu kan. Dia ada kesesuaian dia. Dan apabila kita memahami bahawasanya ilmu ni terlalu luas, amalan ini terlalu luas, barulah kita akan berlapang dada. Contohlah, dulu-dulu apabila saya muda, saya tengok orang yang solat sunat sebelum subuh ni, sebelum subuh dia solat 4 rakaat, 6 rakaat. Kita pun pelik, solat apa banyak-banyak ni? Sedangkan hampir semua ulama kata solat antara azan dengan iqamat subuh ni 2 rakaat je. Tak boleh lebih. Bahkan ada ulama marah pun kalau buat lebih. Okay. Kecuali kita solat sunat sebelum subuh, solat sunat subuh di rumah, kita pergi ke masjid ada 5 minit lagi, 3 minit lagi nak subuh, iqamat, bolehlah kita solat sunat tahiyatul masjid. Okay. Tapi bila kita dah tua sikit ni, baru kita tahu.
kita masih boleh bersangka baik. Apa yang mereka lakukan kita tak tahu, tapi masih boleh bersangka baik, iaitu mungkin mereka qada solat subuh. Masa itulah mereka qada. Okey, fine, tak apalah. Yang pentingnya ada lagi. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih, beliau menyatakan, saya kalau ada orang yang solat sunat lepas asar, tak apa, buatlah. Saya sendiri saya tak setuju, kata Imam Ahmad. Majoriti ulama tak membenarkan solat sunat dilakukan setelah kita solat asar. Okey. Nak solat sunat pukul 6 boleh ke? Boleh, tak ada masalah nak solat pukul 6. Selagi mana kita tidak solat asar. Tapi tak adalah orang buat sebelum solat asar tu solat sunat pukul 6, 4 rakaat apa, tak adalah orang buat. Tak cantiklah pula begitu. Okey. Tapi sekarang cerita dia, kalau dia dah solat asar, lepas solat asar tu zikir-zikir, dia pun bangun solat sunat. Kita pun tanya, solat sunat apa yang awak buat sebenarnya? Solat sunat lah dia kata. Qada ke? Bukan qada, memang solat sunat lepas asar dia buat. Okey, kata Imam Ahmad, tak apa, dia nak buat-buat kerana ada minoriti ulama membenarkan. Majoriti tak bagi. Saya nak ceritanya sangka baik Imam Ahmad ni, berlapan dadanya, tak apa, boleh. Kerana ada hadis yang menyatakan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, Nabi SAW tak pernah meninggalkan salat sunat lepas asar sampailah baginda meninggal dunia. Hadis itu riwayat Bukhari. Dan hadis itulah yang menimbulkan polemik kalangan ulama. Majoriti ulama menyatakan maksud Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ialah Nabi SAW kalau tertinggal je solat ba'dah zuhur ke, solat sebelum asar ke, baginda akan qada lepas asar. Dan benda tu kalau berlaku, baginda buat sampailah baginda meninggal dunia, bukan setiap hari baginda buat. Kalaulah baginda tertinggal, baginda qada lepas asar. Itulah baginda buat sampai baginda meninggal pun. Itu maksud Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ada minoriti ulama dia faham solat sunat lepas asar. So Imam Ahmad kata tak apalah, dia faham macam tu, nak macam mana. Tapi saya tak setuju, kata Imam Ahmad. Jadi lapan dada terwujud, ya, bukannya kita nak pukul rata orang semuanya salah, kita je betul, tak boleh lah macam tu kan. Okey. Saya rasa itu benda yang inilah, dan saya sendiri pun dia sebenarnya perubahan ini boleh berlaku dengan pengalaman. Sebab itu ibu-ibu lebih baik berbanding dengan macam saya ke Puan Syafini ke Puan Syahira ke yang muda-muda ni. Yang pengalaman masih lagi rasa banyak pengalaman tapi tak banyak pun. Tak jumpa ramai orang lagi pun. Okay. Tapi kalau orang yang lebih berusia ni, oleh kerana pengalaman dia banyak, maka sangka baiknya lebih tinggi. Oleh kerana pengalaman dia banyak, maka dia ni pun cara dakwah dia pun lebih baik berbanding orang muda. Orang muda ni teori tahu tapi bila nak dakwah tu dia campur dengan perasaan geram lah, marah lah, apalah kan. So, orang tua tak, dia tahu skill macam mana. Saya masih ingat pengalaman saya buat silap dulu. Masa tu saya belajar lagi, sekolah menengah pun. Sekolah menengah. Masya Allah, Puan Nasimah. Jangan sebut je Mekah-Mekah ni. Sedih. Okay, baik. Jadi saya ni sekolah menengah tingkatan 5 masa tu. Kita ni duduk kuliah-kuliah ada kat kampung tu. Jadi saya pergi satu surau. Di satu surau tu, masa tu raya kedua ke raya ketiga dah. Raya fitrah. Raya puasa ni. Bukan raya haji. Raya kedua kot. Lepas saya jadi imam, solat maghrib ke apa, saya takbir raya. Lepas solat isyak kot, saya takbir raya. Dan apa orang buat ni? Orang surau. Semua takbir raya sekali. Semua takbir sekali. Lepas tu saya balik rumah. Rumah tiba-tiba ada orang datang. Tak pernah-pernah dia datang rumah saya ni. Tak pernah-pernah datang. Dan dia orang kampung biasa-biasa. Bukan orang belajar pun. Orang kampung kerja kampung biasa-biasa datang. Tanya, abah ada ke? Tak ada bang. Masuklah dulu sembang. Dia pun duduk sembang. Dia kata, dia nak tanya sikit lah Ustaz. Sebenarnya, ada lagi ke takbir raya? Dia tanya kan. Kata, tak ada dah ke? Ada lagi Saya duduk sangka kan, saya budak kita ingat takbir raya Adha kan 2-3 hari. Kita dah fikir, sama je lah raya puasa. Dia kata tak ada dah sebenarnya apa sembang. Tapi bila Ustaz takbir tadi, kami ikutlah sekali. Tak apa Ustaz study lah dulu. Saya tengok kitab memang betul pun tak ada dah. Tapi ada ke mereka memalukan saya ni? Tak ada. Tak malukan sikit pun. Join takbir sekali.
Tapi habis tu mereka sembang, hantar seorang wakil. Abang yang datang tu orang biasa-biasa sangat. Memang orang biasa. Saya kenal dia, memang biasa pun. Tapi datang tu walaupun dia biasa, bukan belajar tinggi, hikmah. Orang tua ni lain macam. Dia datang, cara dia tegur sembang, ya Allah. Langsung kita tak ada perasaan malu kerana dia datang tu bukan nak memalukan kita. Tapi sekarang ni, kalau ibu-ibu tengok dalam media sosial, ya Allah, yang tu mengata itu, sekarang ni dalam seminggu, 2 minggu ni agak kritikal ni. Kawan-kawan saya juga, yang katanya pun kawan saya pun, oh tersepitnya aku, kawan-kawan aku bergaduh antara satu sama lain. Dan mereka ada pengaruh yang besar pula. Menyebabkan kita pun rasa sedih. Macam manalah kita nak mendamaikan orang-orang yang sedang bergaduh sekarang ni. Bukankah lebih indah kalau kita ni saling berlapang dada? Dia sebenarnya, kadang-kadang kita marah dengan orang ni sebab kita tak jadi kawan dia je. Kalau kita jadi kawan dia buat salah pun kita akan pertahankan. Kalau jadi kawan kita. Tapi oleh kerana dia tak jadi kawan kita, sebab itu kita jadi bergaduh sakan tu. Jadi saya rasa itulah kelebihan yang ada pada orang yang lebih berusia daripada aspek kematangan tu. Dan benda ni saya masih ingat ya, bila ingat pada arwah abah dulu, macam mana dengan cara dia orang tua ni, dia yang ajar kita macam mana cara tackle anak apa. Dan sebut-sebut gitu je, abah dengan kita ni bukan sembang banyak pun. Generasi muda sekarang je ni sembang banyak dengan anak-anak yang abah-abah generasi sekarang yang boleh sembang banyak. Abah-abah generasi dulu mana ada sembang banyak, gitu je lah. Nak sembang dengan ayah, nak call ayah, tak tahu nak cakap apa lah jawabnya. Okey, tapi cara dia ajar tu, ya Allah, penuh dengan hikmah. Cuma masa tu kita tak setuju, kita budak kan, tak setuju. Bila dah besar sikit, nasib baiklah abah ajar macam ni. Ada kebaikan dia kan. Allah Alam. So, Kak Syida, saya berhenti di sini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairah. Terima kasih Ustaz. Ustaz, satu lagi soalan kepada Cida. Ustaz, solat sunat antara iqamat dan azan tu waktu maghrib tu dia punya valid dia sampai pukul berapa Ustaz? Sampai bila Ustaz? Sunat tu. Dia tak ada masa tu. Yang penting jangan sampai kita tak solat 2 waktu ataupun waktu karahah. Artinya begini, contohlah ada orang yang datang sampai lewat ke rumah, pukul 6 baru sampai rumah, dan dia ni memang jenis amal solat sunat 11 4 rakaat, maka boleh dia solat sunat 11 dulu 4 rakaat. Barulah dia solat asar. Okey, macam waktu maghrib kan, waktu yang pendek. Waktu maghrib, solat maghrib. Pendek kan, kadang-kadang kita buka puasa dulu apa semua tu kan. Betul okay. Masa tu, untuk masa untuk solat sunat tu jadi macam tersepit lah sangat. Buat kan tak nak buat, kalau buat ni dia lambat solat. Nak. Okey, dalam kes waktu maghrib, memanglah pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i, masanya pendek. Pendek tu ibarat sekarang ni maghrib dalam pukul 7.28, isyak dalam pukul 8.45, dalam pukul 8 tu ataupun dalam pukul 8.10 dah habis dah maghrib. Mengikut mazhab Syafi'i. Ini pendapat yang paling kuat, termasuklah ini pendapat Imam Syafi'i sendiri. Jadi pukul 8.10 sampai ke 8.45 tu, itu waktu kosong tu. Dia bukan waktu maghrib tu. Ada juga ke waktu kosong antara solat dengan solat? Kan ada, subuh ke zuhur tu kan lama waktu kosong. Jadi maghrib ke isyak pun sama juga. 8.10 lebih kurang saya buat contoh lah 8.10 ya. Sampai 8.45 itu waktu kosong. Nak solat sunat silakan. Itu pendapat mazhab Syafi'i. Tapi majoriti ulama termasuk Imam Nawawi tak setuju. Bagi majoriti ulama dan Imam Nawawi, waktu maghrib tamat 8.45 lah. Jadi kalau ada orang tu lah dia buka puasa, dia jenis orang makan selera. Dia tak boleh, dia lapar dah ni, dia jarang puasa. Jadi makan selera pula, dia makan habis-habisan melantaknya. Lepas tu lepas habis melantak tu dia duduk, tak boleh nak buat apa dia ni. Alhamdulillah dia nak puasa, alhamdulillah sangat dah. Sakit perut pula. Dindong, 8-10 baru bersedia untuk solat maghrib. 8 suku lah, 8 suku. Boleh tak dia nak solat sunat sebelum maghrib dulu? Boleh. Sebab 8 suku ke 8.45 tu, Kak Syida, walaupun kita kata waktu maghrib kan pendek, tapi realitinya 7.28 sampai 8.45 bersamaan dengan sejam suku. Sejam suku tu masa panjang lagi. Sama juga dengan subuh. Kalau dia terlewat, contoh dia musafir, duk cari mana tempat nak berhenti, berhenti 6.30. 6.30 ada masa lagi. 6.45 pun ada masa lagi. Sebab sekarang subuh tamat dalam pukul 7.4,
75 minit macam tu. Jadi kalau 6.45 dia berhenti, dia pergi toilet apa benda semua tu, 6.45 tu dia ready nak solat, maka boleh dia solat sunat subuh dulu, baru solat tu subuh. Ada masa lagi. Yang penting 75 minit tu dia kena berhenti dah solat. Okey, Allah Alam gitu Kak Okey, maksudnya tak ada validity lah. Maksudnya dia, kita boleh start selagi belum masuk waktu isyak dah kan, solat tu lah kan. Niatkan solat Sebelum masuk waktu makruh, sebelum habis waktu dan waktu makruh hanya wujud dalam solat asar sebenarnya. Yang lain tu waktu makruh tu 5 minit nak habis tu kira makruh lah. 10 minit lagi nak habis kira makruh lah. Tapi kalau asar tu memang rembang senja ke matahari terbenam tu dianggap memang waktu makruh. Sebab dinamakan solat sunat antara azan dan iqamat kan. Between tu kan. Jadi iqamat tu sekejap je, pendek je masa dia iqamat tu. Saya ingatkan bila azan Dia bukan iqamat masjid tu Kak. Dia iqamat kita sendiri. Kalau kita di masjid memang kita terikut dengan masjid lah. Kalau di masjid kita terikat dengan masjid. Tapi sekarang ni kita nak faham hadis secara meluas. Antara azan dengan iqamah ada solat. Artinya kalau kita solat di rumah, takkan kita terikat dengan iqamat di masjid? Tak terikat. Contohnya azan zuhur pukul 1 suku kan. Kita ada mesyuarat sampai pukul 2.30. Kita sendiri tak iqamat lagi. Jadi lepas 2.30 tu boleh kita solat sunat dulu. Kita tak terikat dengan peraturan masjid. Kalau kita duduk di masjid, kita terikat dengan peraturan masjid. Itu pun kalau kita pergi masjid, sampai di masjid, orang dah habis solat kan, kita kembali solat sunat lagi. Datang-datang, dah habis dah solat zuhur. Kita pun bagi tahu geng yang kita yang semua lambat-lambat ni, kita solat sunat dululah. Maka boleh solat sunat dulu, barulah kemudiannya kita pun solat zuhur. Itu kaedah dia. Allah Alam. Okey Ustaz, faham Ustaz. Sebab Mak Syed kan Ustaz dengan masjid kan surau kan. So dia azan tu, kita tahu jawab kita punya azan tu. Lepas tu kita iqamat sekali kan sebab kita nak connection antara azan dan iqamat tu. Rupanya solat kita sendiri, iqamat kita sebenarnya kan yang Allah kira kan. Yes. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Jangan terima kasih saja belanja pisang goreng. Bila datang sini Ustaz? Marilah sini. Boleh belanja. Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, kita pun dah makan masa Ustaz ni. Terima kasih Ustaz yang banyak. Jazakallah khairan. Terima kasih atas yang sampaikan. Alhamdulillah penyataan dan partisipan pun dah sampai ke dekat ni bahawa anda sekarang ni. Alhamdulillah. Maknanya dia memang manfaat. Perbincangan hadis tu dia hadis tu dia spread merata-rata Ustaz bawa orang kita. Jadi kita macam banyak ilmu kita dapat kan. Dekat Al-Quran hadis saja, tapi Al-Quran kita dapat juga ilmu Al-Quran. So Ustaz, terima kasih. Jazakallah khairan. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang pada minggu hadapan dengan tajuk yang seterusnya lah Ustaz. Maknanya yang tajuk kelima ni dah habis dah ya. Tapi panjang Ustaz. Yang sana cerita ni. Kita akan datang masuk terus hadis yang ke bab yang ke-6. Yang lain panjang-panjang tu syarah-syarah yang saya dah sebutkan tadi. Okey. Minta maaf lah saya tak tengok buku satu demi satu. Jadi untuk kelas akan datang ibu-ibu study lah dulu senang sikit sebab saya akan rumuskan je. Okey, memang kita baca dulu lah sebelum start kelas kan insya-Allah. Terima kasih Ustaz, jumpa lagi sebab kita endkan sesi kita dengan Tasbih Kafarah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Sebab semua jazakallahu khairan. Alhamdulillah ya, kita kan belajar hadis ni kan interesting kan, ini makin interesting kan. Seronok. Walaupun Ustaz buat kita jawab kena ada yang kita tak boleh jawab, tapi rasa benda tak satu macam tak ada macam malu ke apa tak, kita nak jawab. Bila dapat jawab tu salah pun tak apa kan. So, jadi rasa saya tak ilmu kan. Sangat orang kata interesting lah. Sebab dia kalau tak kena soal kita tak ingat. Bila kena soal kita akan ingat benda kita soal tu. Terima kasih sebab semua. Jumpa lagi pagi dengan sesi Ustaz Zahirul pula dengan hadis juga. Hadis tadi naiknya hadis palsu. So dengan itu saya akan kasih sekali dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Puan Syida, kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Syida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih lagi insya-Allah. Mana dia? Oh dia lupa dah.